إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, puan-puan haji, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu ini, majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan seperti taman-taman syurga. Ya. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ini insya-Allah akan memperolehi manfaat seperti mana orang kalau masuk kebun, dia pasti akan ada hasil yang dia dapat daripada kebun itu. Itu jugalah bila kita masuk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah di sana ada banyak manfaat untuk dunia kita dan juga manfaat untuk akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita masuk ke surah yang baru, iaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, mengandungi 46 ayat. Dan kita dah baca sedikit itu hari tentang pendahuluan, pengenalan mengenai surah An-Nazi'at itu, di mana surah An-Nazi'at ini maksudnya pencabut nyawa. Nazi'at ini maksudnya malaikat pencabutnya nyawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة
Sadaqallahul azim. Wan nazi'ati gharqa. Setiap nun yang bersabdu, semua nun dan mim yang bersabdu dalam Quran, kita baca dia dengan dengung qadar 2 harakat. Disebut hukumnya sebagai wajibul gunnah. Wajib dengung. Kalau jumpa nun, mim bersabdu tu dengung. Seumpama ini, wan nazi'ati gharqa. Gharqan jadi gharqa. Jadi semua huruf-huruf hijaiyah, iaitu huruf alif sampai ya, bila dia duduk di hujung bacaan kita berhentikan, dia berbaris atas, maka kita kena buang satu baris dia. Buang satu baris. Gharqan jadi gharqa. Saya ingat sebelum ni kita dah bincang dalam surah An-Naba. Jadi gharqan jadi gharqa. Nashtan jadi nashta. Wan nasyitati nashta. Gharqa jangan baca gharqa. Ghin kan huruf isti'la. Gha, dia tak bunyi gha. Ra tu pun dia tebal sebab sebelumnya huruf yang berbaris atas. Gharqa bukan gharqa. Kemudian wan nasyitati nashta. Wan yang kedua pun sama dengan wan yang pertama tu. Dengung 2 harakat. Wan nasyitati nashta. Shin. Huruf shin ni dia ada satu sifat, nama dia at-tafashi. Tafashi tu bunyi sh. Ash. Tu bunyi tu. Kalau ba dia ada qalqalah kan. Ab, aqa, atta. Tu huruf-huruf yang ada detakan qalqalah. Tapi shin ni dia ada satu sifat, nama dia at-tafashi. Bunyi sh tu. Ash. Kalau sebut huruf shin tak ada bunyi sh tu, itu bukan huruf shin. Nashta, dia tak boleh sebut nasta dah jadi sin dah. Jadi nash, automatik dia akan bunyi nashta. Was-sabihati sabha. Sabha ba mati. Semua huruf ba yang mati dalam Quran dia qalqalah kan. Qalqalah maksudnya ada bunyi detakan suara. Sab, ab. Jadi huruf qalqalah ni tuan-tuan ingat ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dulu guru saya sebut qata baju den. Sana ingat qata baju den kan. Qaf, ta, qata, ba, jim, ju, den, dal. Ingat qata baju den tu, itu maknanya huruf qalqalah lah tu. Qata ba jim dal. Ataupun baju den qata boleh ya. Tak boleh terbalik lah. Tapi besok jangan ajar orang sebut yang tu, orang Arab qata baju den tak tahu dah. Untuk kita ni 9 lah, boleh lah pakai rumus tu. Kaedah tu yang orang Arab, orang Morocco jangan sebut macam tu, tak faham dah. Itu kitanya bahasa. Jadi tuan-tuan, akhirnya bunyi bacaan ni lebih kurang macam ni bunyinya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Sabha itu habasa. Sabha itu hapade. Ini kena bezakan tu kan. Kalau habasa ni kita sebut kita bersahaja ya. Habasa. Kalau hapade ni kena tokan sikit. Kalau itu habasa. Wallahu alam tuan-tuan. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji dan juga pandukan dengan tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Was-sabihati sabha. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
Fassabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan deras. Falmudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam. Allah Subhanahu wa taala buka surah ni dengan bersumpah menggunakan 5 perkataan ni: an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat dengan al-mudabbirat. Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 perkataan ni, menggunakan perkataan ni untuk menguatkan penyataannya, menguatkan bahawasanya hari kiamat, hari kebangkitan tu pasti akan datang. Okay? Ia bersumpah wan-nazi'ati gharqa, dengan nama malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras secara paksa. Dan dengan wan-nasyitati nashta, dan dengan nama malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan lemah lembut. Jadi nazi'at diterjemahkan sebagai kumpulan malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. An-nasyitat, malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lemah lembut. Kata Ibnu Mas'ud, malaikat maut, malakul maut dan kawan-kawannya mencabut ruh orang-orang kafir seperti mencabut besi tempuling yang berigi-rigi dan boleh merobekkan baju bulu. Saya tak tahulah tempuling ni merantang apa, tapi besi lah. Mungkin makna besi tu dia apa tu, macam bergigi-gigi. Jadi malaikat maut, kata Ibnu Mas'ud, mencabut nyawa orang-orang kafir ni macam mencabut besi itu yang ditarik daripada kain yang basah. Banyak dalam hadis Nabi, kain bulu yang basah diletakkan pada besi tu bergigi-gigi, ditarik besi tu. Jadi besi tu akan mencari-cari kain tu, mengkoyakkan dia daripada dalam. Tarik itu, jadi berbulu-bulu lah kain tenun tu, kain bulu tu. Itu ibarat dia. Begitulah keadaannya bila nyawa orang kafir ditarik daripada jasad. Itu pendapat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka matilah orang kafir itu seperti matinya orang yang tenggelam dalam air. Jadi orang kafir ni mati seolah-olah dia mati lomeh, sosak, dado, napih ketika mana ditarik nyawa oleh malaikat maut. Dan mencabut roh orang-orang mukmin dengan lemah lembut seperti menghuraikan tali mengikat binatang ternak. Nak buka tali kan, buka pelan-pelan. Mana kita sentap macam tu. Buka slow-slow je tali yang ikat leher binatang ternak tu. Ada kau orang nak buka, dia tarik macam ni aja. Putih lah leher kambing tu kan. Perlahan kan, sayang ke binatang ternak. Macam itulah malaikat menarik nyawa orang-orang yang beriman. Itu yang dicatat oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Kita tengok tuan-tuan apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kata dia tuan-tuan, nazi'at ni malaikat, satu golongan malaikat yang memang Tuhan utuskan untuk mencabut nyawa orang kafir. Mencabut nyawa orang kafir. Dan berkata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq dan Mujahid, kata dia ada pandangan yang lain, nazi'at ni iaitu malaikat yang mencabut nyawa anak Adam. Jadi nazi'at ni cabut nyawa anak Adam. Jadi yang tadi pendapat Sayyidina Ali mengatakan orang yang cabut nyawa orang kafir, malaikat cabut nyawa orang kafir, itu ada pandangan daripada Sayyidina Ali. Pandangan yang lebih umum mengatakan nazi'at itu golongan malaikat yang mencabut nyawa anak Adam. Itulah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Mujahid. 4 orang ni yang menyebutkan begitu. Kemudian ditambah oleh Ibnu Mas'ud lagi, kata dia, kata Ibnu Mas'ud di sini, nyawa orang kafir itu, malaikat maut ni, kita istilah kita kasar tu, sentap kan. Sentap kan malaikat maut ni, kata Ibnu Mas'ud, dia menyentap, menarik nyawa ruh orang-orang kafir ini daripada setiap bulu dia, setiap kuku dia, dan daripada bawah tapak kaki dia, dia sentap dengan kasar. Naz'an
kasufud binas'i minas suf. Maksudnya malaikat maut ni ditarik nyawa orang kafir ni daripada setiap bulu-bulu yang ada di tubuh ni akan tergasa getaran kesakitan ni. Daripada setiap kuku ni, celah-celah kuku ni, roh ni semua keluar. Daripada tapak kaki ni ditarik, disentap dengan kuat oleh malaikat maut. Kata Ibnu Mas'ud. Seperti menyentap tadi yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sanjidi, kain besi yang daripada kain basah. Summa yaghriquha. Tarik, kemudian cucuk balik. Tarik, cucuk balik. Jadi macam dimain-main. Tarik, nyawa, masuk balik. Kau bosi, tarik, masuk balik. Kan, kita cuba pergi ambil booster, tak payah booster, kau injek game pertama, nurse tu test ya, zam, tarik balik, zam, tarik. Kita lompang nurse tu. Kan? 2 kali dah, tap, tarik, tap. Yang kedua tu lagi sakit tu, daripada yang pertama. Pertama ni dah sakit dah. Tarik, cucuklah balik kali kedua. Yang ini tarik, cucuk. Kan, sakit. Tarik itu, dalam riwayat sebut, sakitnya roh itu keluar seperti ditetak dengan pedang 90 kali tetakan. Sakit dia. 90 kali tetak. Sakit nyawa tu cabut. Dah cabut, masuk balik, cabut balik. Itu yang dilakukan oleh malaikat maut kepada roh orang-orang yang kafir. Tarik, summa yaghriquha ay yurji'uha fi ajsadihim summa yanzi'uha. Kemudian tarik balik. Jadi 2 kali sakit. Fahadha amaluhu bil kuffar. Begini yang dilakukan oleh malaikat pencabut nyawa ni kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Itu jugalah pandangan daripada Sa'id Ibn Jubair. Ditarik, disentap dengan kuat, kemudian ditanam balik. Ni lagi teruk. Kata Sa'id bin Ibn Jubair, nuzi'at arwahum, ditarik nyawa tu, summa huriqat, dan tanam balik, cucuk balik, summa huriqat, kemudian dibakar. Summa kuzifa fil nar, kemudian campak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Campak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada banyak pandangan. Tadi tak ada campak, ni campak dalam neraka Allah. Dan ada menyebutkan di sini pendapat yang ditulis dalam buku ni oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Di sini ada disebutkan orang-orang yang kafir itu mati seolah-olah ka'annaha taghraq, seolah-olah mereka itu mati lemas. Sesak napih macam orang masuk air dalam badan, mati lemas. Lepas tu kata cacak tu. Bunyi cacak kan? Lepas tu dah kata cacak tu. Ada tuan-tuan, saya sempat tengok satu hadis tadi. Hadis tu daripada Azib bin Barra. Satu hadis. Dalam hadis tu menyebutkan, terbalik ke Barra bin Azib bin Barra, dia macam itulah bunyi dia. Nabi pergi, hadis tu panjang. Nabi menghadiri satu pengkebumian jenazah yang dibuat di Baqi' Warqat, nama tempat. Nabi sampai tu ramai orang sedang kebumikan satu jenazah. Nabi pun sebut, bila mana meninggal, terputus nyawa seseorang, kata dia, dan dia nak putus nyawanya di dunia, nak menuju ke akhirat, kata Rasulullah, kemudian akan datang satu kumpulan malaikat yang berwajah hitam. Nabi sebut macam tu. Akan datang satu kumpulan malaikat yang berwajah hitam, bawa kain bulu. Bawa kain bulu. Dan dia akan duduk daripada jauh. Nabi sebut, bila ada orang mati, kata Rasulullah, dia nak masuk ke alam akhirat, ada sekumpulan malaikat datang bawa kain bulu buruk ya. Duduk jauh, sejauh mata memandang, kata Rasulullah. Duduk jauh. Ada seorang yang pergi dokek dekat jenazah tu. Lantas dia berkata, ini Nabi sifatkan, ceritakan bagaimana kematian orang-orang kafir. Macam mana tarik nyawa. Nabi sebut di situ, malaikat duduk jauh kecuali seorang duduk situ dekat sambil dia berseru, hai ruh yang jahat, keluarlah engkau. Keluarlah engkau. Cabut nyawa tu. Kemudian mengelintirlah orang kafir kan, dicabut nyawa. Bila cabut nyawa tu, malaikat-malaikat yang lain yang ramai-ramai tu datang, letakkan atas kain buruk ni balik. Seketika itu bau dia busuk, kata Rasulullah. Busuk bau dia. Diharap, dibawa naik untuk bertemu dengan Allah, roh ni.
Kalau kita mengaji kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah pun dekat karangan Imam Qutubi kan. Kitab tu banyak sekali dibaca. Memang gitu. Bila kita meninggal dunia tuan-tuan, roh kita akan diangkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat, dibawa bertemu Tuhan. Lepas tu dibawa roh ni dalam barutan kain bubuk ni, maka tidak ada satu kumpulan malaikat pun yang dilalui oleh malaikat bawa mayat bawa roh arwah ni. Mereka bertanya, ni bau apa? Busuk sangat ni. Busuk sangat bau. Malaikat yang bawa sebut, inilah bau si Fulan bin si Fulan. Yang mati ke dunia tu. Busuk bau. Dibawa lah. Dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seketika mohon dibuka pintu langit. Tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Lantas dicampak. Dicampak. Nabi baca ayat apa Rasulullah sebut ketika mana roh ni dicabut nyawanya. Rasulullah sebut, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannata hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Bila nak masuk dari pintu langit pertama tak dibenarkan dah. Kau tak layak masuk sini. Nabi pun baca ayat, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, sombong, bongkak pula, tak nak dengar Al-Quran, tak nak memahaminya, tak nak ikut apa yang terkandung dalam Quran itu. Dia sombong pula. La tufattahu lahum abwabus sama', mereka ni tidak akan dibukakan pintu langit untuk dia. Wala yadkhulul jannah, dan dia tak akan masuk dalam syurga Allah orang kafir. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampailah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau boleh unta masuk dalam lubang jarum, barulah orang kafir ni boleh masuk syurga. Makna takkan masuk langsung. Tak ada unta masuk lubang jarum. Masuk rumah kita, masuk kebun ayam pun lebih dah. Nak masuk dalam lubang jarum. Maknanya mustahil orang kafir masuk dalam syurga. Bila tak buka pintu langit, Rasulullah baca ayat. Kemudian dilempar roh tu dengan segala lemparan kembali ke jasad. Lempar. Nabi baca ayat. Apa ayat dalam suratul Hajj tu? Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah itu seolah-olah dia jatuh daripada langit. Kalau jatuh kemudian disambar di burung pula. Punya adik burung, ataupun dia ditiup oleh angin yang kuat sehingga ke ujung dunia, tak mana-mana dia pergi rosak gitu. Nabi sebut, kembalilah dia ke jasad. Sebab itu seingat saya dalam kitab Imam Qutubi tentang akhirat, tentang kematian tu, bila jasad keluar dia pergikan antara mandi kafan nak bawa tu, ketika kafan tu dia dah ada. Roh dah ada bainal jasad wal kafni. Roh tu dah ada di antara kafan dengan jasad. Sebab itulah ada adab kita bila kita pergi tengok orang ziarah mati, tak ada cerita buruk tentang jenazah ni. Dikhabarkan di sana, malaikat akan bawa. Kau dengar apa yang orang cakap tentang kau. Jadi kita dengar apa orang cakap. Sebab itu adab bila kita ziarah orang, jangan cerita keburukan macam mana keburuk, jangan cerita. Ketika itu roh tu ada, berdasarkan apa yang dicatat oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kita dengar masa tu. Ke dunia kalau kita dengar, orang kutuk kita boleh lempang orang tu sekali. Tak pun kita bayar dengan batu. Ini orang kita dengar. Inilah orang yang korek ekor lembu saya dulu ni. Meloklah mampu copet dia keluar tu. Kita dengar pun ni. Nak dia kotuk tak ambil apa-apa. Nak dia baling tak terasa apa-apa. Ni anak dia elastik ayam saya tu. Patah pating ayam saya. Eloklah mati tu. Elok dia dengan anak mati sekaligus. Dia orang seorang mati. Kita dengar tu situ. Jangan cakap bono-bono yang buruk terhadap jenazah. Itu adab kita, tuan. Buruk mana pun, itu adab kita. Kan? Masa tu dia ada. Roh dah ada dah. Jadi ketika itulah campakkan, dipulangkan ke jasadnya, dibawa ke kubur. Kemudian ketika di kubur didatangi oleh dua malaikat bertanyakan, siapa Tuhan kamu? Aku tidak tahu. Siapa orang yang diutuskan untuk kamu? Rasul yang diutuskan, aku pun tak tahu.
Rasulullah ada suara dari langit yang menyeru, sungguhnya hamba ku ni telah derhaka kepada aku. Telah berdusta, telah derhaka, tak tahu bondo pun hamba ni. Maka dibukakan pintu neraka. Didatangkan bau panas, angin api neraka ni ke dia, dengan ke kubur dia, sehingga dia rasa kepanasan. Hingga rasa kepanasan, kata Rasulullah SAW. Kemudian istilah kita dibalut dia malaikat tu, dengan maqami min hadid, dengan maqami itu kayu besi tu pada kan, dipakaikan dia dengan baju daripada api neraka. Falladzina kafaru qutiat lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Itu suratul Hajj. Surah Hajj. Tuan-tuan tengok dalam surah Hajj, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang kafir ni, qutiat lahum thiyabun min nar. So dipakaikan baju daripada api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dalam baju panas, curah pula air panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Curah air panas dari kepala. Habis dalam perut ni orang panas dulu, hancur dulu, semua hancur. Tapi tak mati. Walahum maqami'u min hadid. Kemudian diboda pula dengan besi min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal harim. Setiap kali nak keluar, angkat nak cari pintu keluar, dia dikembalikan balik ke dalam neraka. Kemudian disebutkan kepada ada suara mengatakan zuqu azabal harim, rasakanlah azab yang membakar ni. Dulu kau hidup di muka bumi, diperkenalkan kepada Tuhan kamu Allah, ada Rasul, ada ulama mengajar, kamu tidak beriman, hari ini kamu dibakar, tak boleh keluar, langsung daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang kisah bagaimana dicabut nyawa sampailah ke neraka orang-orang yang kafir. Ceritakan di sini tuan-tuan. Kemudian disebut wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang ini merujuk kepada golongan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi lain cara berbeza lah cara malaikat cabut nyawa orang beriman dengan orang kafir. Kalau tadi kita dengar orang kafir dicabut nyawa macam itu, bagaimana pula orang-orang yang beriman? Kok jahat benar pun tuan-tuan. Selagi kita tidak mensyirikkan Allah, selagi kita ada, insya-Allah habuan kita di syurga Allah. Ngali masuk neraka sebab dosa, itu ada di kalangan kita begitu. Sebab itu kita kena hati-hati. Tapi ketika dicabut nyawa memang berbeza di kalangan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Disebutkan di sini qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebutkan, jadi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman ni, dia mencabutnya seperti menghuraikan tali ikatan. Menyadil ba'ir ni ikatan binatang ternak. Ternak kan ni, asal ba'ir ni untuk orang Arab dulu kalau dibuka tali itu dibuka perlahan-lahan, takut menyakit, mencederakan leher untuk. Kalau kita lembu lah ataupun kambing, kita buka perlahan-lahan bila kita nak buka tali yang ikat leher tu. Kenapa? Kita kena risau sakit, binatang tu cedera, berdarah leher kau sebagai melecet kau. Tak nak macam tu, kita sayang ke dia. Begitulah malaikat Allah ni yang nasyitat ni, dia cabut nyawa orang beriman ni, dia cabut pelan-pelan untuk mengelakkan berlaku kesakitan. Itu pun tuan-tuan, 120 tahun dah berlalu pun kesakitan tu masih terasa. Kata Sayyidina Ali, tak salah saya dalam satu riwayat, sakit lagi kan. Mati ni lama, rasa sakit tu lah lama, tak berhenti sakit itu. Itu disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Kemudian disebutkan di sini daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wan nasyitati nashta ni, iaitu kata dia, jiwa-jiwa ataupun roh orang-orang yang beriman ketika saat dia nak mati akan ditarik keluar secara perlahan. Roh tu akan keluar perlahan. Kenapa? Kata dia, annahu ma min, tidak ada seorang mukmin pun yang ketika saat kematiannya dicabut nyawanya
ketika dia hadiri yahduruhul maut, mati datang, dia nak mati ketika itu, melainkan ketika saat dia mati itu, tu'rad alaihil jannatu qabla ayyamut. Dia akan, tu'rad ni akan dibayangkan, dipaparkan, dilihat pada ketika itu seolah dia melihat syurga Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Ketika dia sakarat. Sakarat tu mabuk kan. Mabuk, sakaratul maut tu mabuk mati. Maknanya mabuk ni, orang mabuk tak nampak benda dah. Dia tak nampak benda yang nyata ni, mabuknya gitu. Orang nak mati pun sok. Orang datang, siapa? Dia kan, Pak Ngah. Tadi dia tanya kita. Kebanyakan yang tu lah kan. Ni siapa ni? Kita tanya, Wan kau nak tak? Siapa kau ni? Angah ni. Angah? Yang mana? Syukur. Oh, syukur. Dia tak nampak. Ketika tu dia nampak macam-macam. Ketika tu nampak macam-macam. Dalam kitab Imam Qutubi tu, ketika itu datang syurga, datang syaitan dulu. Dia berupa jadi ayah. Dia kata, aku nak ayah kau. Masuklah kau ke agama Yahudi. Takkan aku nak sesatkan kau anak aku sayang pada kau. Nak selamat kau masuklah Yahudi. Tak jalan juga. Dia berupa mak betul lah. Ni mak kau ni. Jadilah masuklah Nasrani. Takkan mak nak kau susah. Kau nak selamat masuk agama Nasrani ni. Tak jadi juga. Syaitan akan berupa dengan orang-orang yang kita sayang untuk menyesatkan kita. Sebab itulah dalam doa Nabi, antara doa yang banyak Nabi baca dalam solat, sebab solat, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkanlah jiwa hati aku ni atas agama Engkau dan atas mentaati Engkau. Itu antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah. Takut tergelincir iman kita ketika saat-saat sakarat tu. Kita dikira kat situ ujung tu. Bagaimana keadaan kita? Jadi orang-orang beriman ni sebenarnya dia mati ditunjukkan syurga. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas, fayara fiha ma'adallahu lahu min azwajihi wa ahlihi min al-huril 'ain. Dan selain ditunjukkan syurga, kata Ibnu Abbas, orang benar-benar beriman ni ditunjukkan syurga, ditunjukkan azwaj ni isteri dia, ditunjukkan ahli keluarga yang lain, ada beradik, anak beranak, minal huril ain. Orang bidadari-bidadari yang dia bakal akan dapat. Orang beriman bila meninggal, dia ada bidadari yang tunggu dia duduk situ. Akan ditunjukkan dari Allah, kata Ibnu Abbas. Maka mereka ni menyeru-nyeru dia. Mai sini cepet bang, mai sini cepet bang, sini. Dia orang beriman ni dia sabar-sabar nak beri. Orang yang tak beriman ni tak sabar, takut nak beri. Nak balik ke bumi, ke dunia. Maka bila diseru-seru begitu oleh dari Allah Ta'ala ni, kan, bayangan-bayangan tu menyeru dia, maka roh tu lagi cepat keluar dia, untuk bertemu dengan yang memanggil. Itulah keadaan kematian orang-orang yang beriman. Itu yang dicatatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu maksud wan nashtati nashta. Yang ini cuma cerita qiraat cara bacaan, kita tak payah kita tengok tuan. Okey tuan. Itu tentang ayat yang nombor 2, wan nashtati nashta. Kemudian ayat was-sabihati sabha. Dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan dengan nama malaikat yang diperintahkan Allah membawa wahyu kepada para rasul turun dari langit dengan cepat. Jadi malaikat yang turun, kata Ustaz maksudnya sini, malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan turun dari langit ke bumi dengan cepat. Turun atas arahan Allah, atas kehendak Allah, atas urusan Allah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat ini. Malaikat ni ramai kan, lebih ramai, lebih banyak daripada unggas lagi, lebih banyak daripada manusia lagi. Lebih ramai lagi makhluk ni. Malaikat ni jumlah dia ramai. Dah sebelum ni kita dah bincang, Ibnu Abbas ke sebut, Ibnu Mas'ud kan, seorang kita ni paling kurang 300 malaikat ada kita jago. Masya Allah, cukup ramai malaikat ni, lebih ramai lagi daripada manusia. Jadi sabihat ni demi malaikat-malaikat yang diperintahkan membawa wahyu kepada para rasul turun dari langit dengan cepat. Itu maksudnya. Di mana di sini ada disebutkan pendapat daripada Mujahid dan Abu Saleh. Kata dia sabihat ni hiyal malaikatu yanziluna minas sama'i
Musri'ina li amrillah, iaitu satu golongan malaikat yang turun dengan cepat, dengan laju, atas urusan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia laju, dia cepat turun bila Allah Taala perintah dia cepatlah dia sampai sampailah ke bumi ni. Dia akan laksanakan arahan-arahan dan kehendak Allah. Dia turun dengan cepat dan dia naik dengan cepat. Itu disebut oleh Imam Mujahid rahmatullah alaih. Tak ada banyak cerita tentang as-sabihat ni. Ada juga pandangan daripada Imam Qatadah dan Al-Hasan mengatakan sabihat ni sebenarnya nama bintang, kata dia. Bintang yang tenggelam timbul dengan cepat. Wallahu a'lam. Jadi banyak. Ada banyak pandangan di sini. Sebenarnya tuan-tuan, yang 5 ni, an-nazi'an, an-nasyitat, sabihat, sabiqat, mudabbirat, ada pandangan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Saya sempat tengok tafsir Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dan tafsir itu disebut sebenarnya 5 ni dia menakalkan, memindahkan perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri menyebutkan 5 perkataan ni daripada ayat 1 sampai ayat 5 ni, daripada nazi'at sampai mudabbirat, itu adalah, kata dia, bintang-bintang ataupun planet-planet yang beredar di atas angkasa ni, di atas orbitnya, di mana bintang itu beredar dengan tenang ataupun dengan cepat, di mana peredaran itu menyebabkan berubahnya bumi ni, keadaan bumi ni. Kan berlaku siang, malam, pasang, surut, sebagainya, tiupan angin katanya, itu ada kaitan dengan 5 bintang yang di atas ni yang beredar. Kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Itu pandangan dia lah. Tetapi banyak tafsir menyebutkan yang 5 ni nama malaikat lah. Jadi ada 2 tafsiran yang masyhur. Satu, 5 ni nama malaikat, golongan-golongan malaikat. Satu lagi mengatakan nama bintang-bintang. Hakikatnya tuan-tuan, wallahu a'lam. Jadi sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini, dia adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah. Dan mereka menafsirkan ayat Quran bukan esai rasul camia, bukan esai rasul tu. Semuanya berdasarkan kadang-kadang hadis-hadis Nabi, pandangan-pandangan Nabi. Nabi selalu bercerita. Bila turun satu ayat Quran, sahabat akan tanya, ni apa ya Rasulullah? Rasulullah cakap. Jadi daripada percakapan itulah ulama-ulama kita menafsir ayat-ayat Al-Quran, bukan menggunakan akal fikiran, tuan-tuan. Tak capai di akal kita tentang apa kehendak Allah sebenarnya. Lebih-lebih lagi ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang membawa 2 makna. Macam kita bincang sebelum ni kan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kena hati-hati. Takkan Tuhan ada tangan pula. Ini tu kita pun tak faham apa sebenarnya kehendak Allah. Sebab itu ulama-ulama dulu menafsirkan ayat ni, ini maknanya pulangkanlah kepada Allah. Allah Ta'ala yang mengetahui makna. Tapi ulama akhir zaman ni memaknakan dia dengan makna yang boleh menyelamatkan akidah umat Islam. Jangan sampai terpesong. Jangan sampai salah membuat tafsiran, memberi makna sehingga akhirnya terlihat seolah-olah Allah Ta'ala itu sama seperti makhluk. Hari ni ada tangan, ada kaki, sebagainya pula. Wallahu a'lam. Itu as-sabiqati as-sabihati sabha. Kemudian as-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan deras. Malaikat-malaikat yang mendahului dengan deras. Dalam tafsir ni disebutkan oleh Ustaz Maksud Haji dengan nama malaikat-malaikat yang mendahului ruh-ruh orang mukmin dengan deras untuk masuk ke dalam syurga. Malaikat ni mendahului ruh-ruh masuk syurga orang beriman ni. Laju malaikat. Itu tafsiran oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Dalam tafsir Qutubi ni dia sebut as-sabiqati sabqa. Di sini ada pandangan daripada qala Ali radhiyallahu anhu. Pandangan tafsiran daripada Sayyidina Ali. Kata dia adalah malaikat. Hiyal malaikatu. Malaikat yang tusbiqus syayatin, yang mendahului syaitan bil wahyi ilal anbiya alaihi wassalam. Maknanya malaikat yang laju ni dia cepat mendahului syaitan untuk berikan wahyu kepada rasul-rasul, para nabi. Kan syaitan datang kan lain macam tak apa-apa buat. Malaikat dulu beritahu. Satu hal malaikat sampai dulu. As-sabiqat ni.
diberikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk para anbiya. Itu pandangan daripada Sayyidina Ali. Jadi sabiqat ni golongan malaikat yang bawa wahyu kepada para nabi, kata dia di sini. Dan ada juga pandangan daripada Imam Mujahid, Aydan wa Abi Rauq, dua orang daripada Imam Mujahid, daripada Abi Rauq, mengatakan bahawasanya sabiqat ini adalah malaikat-malaikat yang mendatangi anak Adam dengan bawa kebaikan dan amal soleh. Dibawa kebaikan amal soleh, kan, supaya anak Adam ni beramal, buat benda baik. Malaikat-malaikat ni nak kita selamat. Satu kumpulan lagi nama syaitan, iblis, nak kita sesat. Durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja malaikat ni. Dia nak kita selamat. Syaitan nak kita sesat. Kan? Sebab itulah orang-orang yang beramal ni sebenarnya malaikat jadi macam kawan pula, kan. Nabi sebut sebab tu mandi jangan telanjang tu. Malaikat tengok, kau ni. Jadi kan, kalau kita ngaji dalam perubatan pun orang-orang lama yang ilmu tinggi-tinggi lah, dia apa ni, berubek tu bukan kadang tu agak pelik, kan. Cara dia berubek tu sampai pernah sebut nama-nama malaikat ni lah. Dengan ada di antara mereka yang kata, wahai malaikat ni, dengan izin Allah mudah-mudahan kau bantu aku untuk buat-buat macam ni, kan. Jadi macam kawan nak malaikat tu, makhluk macam kita juga, kan. Nak malaikat hafazah ni ramai, banyak malaikat sekeliling kita, kan. Tapi tak ada orang berkawan dengan malaikat maut lah. Malaikat hafazah ni. Hafazah ni malaikat-malaikat yang jaga kita ni. Malaikat maut orang tak berkawan dengan dia, kan. Jadi malaikat-malaikat hafazah ni banyak. Dulu ada juga masa saya belajar ngaji-ngaji, adalah orang yang bagi-bagi amalan, kan, nak bangun tidur tu, kan. Ada lah, kan, baca-baca ayat tu minta bantuan malaikat-malaikat ni untuk wujudnya pun jadi tu kan, memang jadilah. Tapi takutlah kita sudah. Pembosan ni orang kau, malaikat kau, jin kan, sekali buat lah lebih tu. Orang terpajutlah kita sudah. Jadi malaikat-malaikat ni dengan kita dia ada, kan. Sebab itu orang-orang yang ahli tasawuf ni dia jago semua, kan. Cakapan, perbuatan, sampai mandi dia berseorangan pun. Walaupun di sudut fiqh mandi pakai kain basahan kulit sendiri jadi kain basahan boleh, tak ada masalah harus. Tapi orang-orang tasawuf ni tak ada, dia akan jago semua-semua tu. Seolah-olah ada orang sebelah. Itulah yang sering orang-orang yang ilmu dia ni yang merasakan kehadiran malaikat Allah ni lain cara hidup dia, kan. Kita ni main sapu je. Kita main sapu je. Itu sabiqati sabqa, tak ada pendapat lain di sini. Okey. Jadi apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Sunnahji, dia kata dia sabiqat ni iaitu malaikat-malaikat yang mendahului ruh orang mukmin dengan deras untuk masuk ke dalam syurga. Di sini ada sebenarnya. Dia ambil di sini rupanya dalam tafsir Qurtubi ni, itu ada sebenarnya disebutkan di sini, iaitu pandangan tu datang daripada Imam Muqatil. Hiyal malaikatu tusbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Jadi sama seperti mana dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunnahji. Jadi itu adalah merupakan pandangan daripada Muqatil, Imam Muqatil rahmatullah alaihi. Kemudian yang akhir, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam, kan. Malaikat-malaikat yang mengatur urusan alam. Di sini ada pandangan, kata Imam Qushairi rahmatullah alaihi, ajma'u ala anna al-murad al-malaikah. Jadi ulama-ulama tafsir sepakat bahawasanya memang mudabbirat ni adalah golongan malaikat yang menguruskan alam. Tetapi di sana ada pandangan daripada Imam Al-Mawardi. Kata dia di sana ada dua pandangan, kata Imam Mawardi. Pandangan pertama, malaikat. Itu pandangan jumhur ulama. Pandangan yang kedua ada mengatakan hiyal kawakibus sab'ah. Dia adalah bintang-bintang besar atau planet-planet yang 7.
Wallahu a'lam. Tu saya katakan tadi kan. Jadi ada yang mengatakan 5 perkataan ni nama-nama bintang, planet yang kita tak tahu apa yang Tuhan maksudkan, apa objek dia, macam mana bentuk sifat dia. Ada yang mengatakan ini adalah golongan-golongan malaikat. Tapi yang masyhurnya kebanyakan yang mengatakan 5 perkataan An-Nazi'at, An-Nasyitat sampai Al-Mudabbirat ni ramai yang menafsirkan sebagai golongan-golongan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Mudabbirat ini iaitu golongan malaikat yang Allah Taala wakilkan untuk dia mengatur urusan alam. Kan? Allah Taala pencipta alam. Memang Tuhan berlaku semua atas kehendak Allah. Tapi Allah Ta'ala ada pekojo-pekojo kan. Hakikatnya semua berlaku atas izin Tuhan. Kat sekolah ada pengutua. Tapi pengutua tak pergi mesin rumput dah. Tapi kebenaran mesin rumput ni pengutua yang izinkan. Kau pergi yang memotong rumput ni, walaupun orang tu dah buat mesin, jangan potong. Tak potong mesin rumput tu. Tak potong dah. Kau yang datang ustaz sebab kau COVID ni, tak datang cikgu tu dah. Walaupun cikgu tu berhak datang sekolah, dia cikgu, dia layak mengajar. Bila pengutua larang, tak boleh. Dan inilah Allah Ta'ala semua berlaku atas kehendak Tuhan. Tetapi semua kerja urusan tu dibuat oleh malaikat-malaikat. Dan di sana ada pandangan kata di sini ada pandangan daripada Qala Abdul Rahman bin Sibat. Nama ulama-ulama dulu ni kita pun tak kenal Abdul Rahman bin Sibat ni siapa. Tapi inilah yang disebut oleh Imam Al-Qutubi. Abdul Rahman bin Sibat rahmatullah alaih menuliskan di sini, kata dia, tadbiru amri dunya ila arba'ah. Kata dia urusan bumi ni, urusan dunia ni ditadbirkan oleh ada 4 malaikat ya. Urusan bumi ni ada 4 malaikat dia yang uruskan, urus tadbir bumi kita ni ada 4 malaikat. Kata pandangan Abdul Rahman bin Sibat ni. Kata dia yang pertama Jibril wa Mikail wa malakul maut wa ismuhu Israel dan Israfil. Kata dia Jibril, Mikail, malaikat maut nama Israel, kemudian Israfil. Malaikat ni. Kata Abdul Rahman, fa amma Jibril, kata dia, maka Jibril dia muwakkal, dia ditugaskan mengatur angin dan tentera. Muwakkal bir riyah wal junud. Riyah ni angin. Angin bertiup ke mana, ke kiri kanan, ke atas bawah, taufan apa semua, kau apa nama lagi taufan ni. Ini semua urusan Jibril, kata Brahman. Wal junud, dan tentera-tentera Allah. Junud-junud. Jadi tentera Tuhan ni banyak kan. Air pun jadi tentera Allah. Nyamuk pun boleh. Apa lagi kan. Zaman Nabi Musa 9 tu kan. Katak, darah, nanah, apa lagi. Belalang pun jadi tentera Allah. Bila mana Allah Ta'ala berkehendak memusnahkan bumi ni, dia tak payah latuk-latuk memakai bumbu besar-besar macam orang buat. Dia hantar belalang juta aku, 1 juta belalang ke sana raja, tinggal kayu di sana raja. Mati kering sana raja. Disodut air, semua air kata masuk dalam bumi, air kering semua tentera Tuhan. Lari kau ke bumi tak ada, tak mati, tak makan orang. Hujan tak turun, air bawah sodut pula. Sekali nak musnahkan, kau turun banyak-banyak kat ulangan tu, Tenggelam Taman Seri Anding kat ulangan. Allah Ta'ala ni betul. Kata Abdul Rahman bin Sibat, ini koco Jibril. Apa koco Jibril? Mengatur angin dan tentera-tentera Tuhan. Kedua Mikail diwakilkan, ditugaskan untuk mengatur al-qatri wan nabat. Qatr ni hujan. Mikail ni urusan dia jaga hujan, jaga tumbuh-tumbuhan. 2 benda ni. Kemudian malaikat maut confirm tak ada kerja lain dah. Iaitu menyambut nyawa orang. Fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Kat darat mati cabut, kat laut pun dia juga cabut. Saat mati lomeh. Sebenarnya kerja malaikat maut juga. Israel punya kerja mencabut nyawa. Dan akhir sekali Israfil, dia diturunkan dengan bawa arahan, bawa urusan ketiga-tiga malaikat ni. Israfil bawa arahan, bawa urusan, bawa perintah Tuhan tu. Jadi empat dia. Siapa pandangan siapa ni? Abdul Rahman bin Sibat. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Sedangkan kita ngaji di sekolah ada 10 malaikat kan, lain-lain kau Mikail itu ini cabut nyawa macam-macam lagi. Soal dalam kubur banyak lagi lah. Ini pandangan daripada ulama yang bernama Abdul Rahman bin Sibat yang dicatatkan oleh Imamul Qurtubi rahmatullah alaih.
Kemudian dikatakan di sini tidak ada seorang malaikat yang lebih hampir dengan arash Tuhan itu melainkan Israfil, kata dia. Kerana Israfil ni dekat pun bainahu wa bainal arash maisarat khamsumiyah am. Itu pun sejauh 500 tahun perjalanan antara Israfil ni dengan arash tu. Dunia Allah ni cukup besar lah kan. Bumi Allah Ta'ala tak tahu ke besar mana. Ceritakan hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Maka seolah-olah bila kita tengok matahari tu seperti satu titik je. Matahari ni macam ambil pen, macam itulah pandangannya matahari tu. Kalau matahari satu titik, kita besar mana ke tu? Makna mudah sangatlah malaikat-malaikat Allah ni mengatur urusan kita. Agak seolah-olah seperti kita melihat 15 ekor semut yang bermain atas meja. Semua kita pandang. Mana nak lari? Mana nak lari? Macam itulah malaikat tengok kita. Alah, senang benar dia mengurus kita, tuan-tuan. Semua atas kebijaksanaan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita tidak terfikirkan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah nak beritahu manusia ni besok kamu semua akan mati. Mati akan dibangkitkan kembali. Akan dihitung segala amalan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama malaikat. Untuk mengingatkan orang-orang beriman, manusia, makhluk yang hidup atas muka bumi ni. Tuan-tuan, jangan suka-suka benar kan. Senang-senang hati hidup, tak ada buat apa-apa. Sedangkan kita semua besok akan dihisap, dihitung segala amal perbuatan kita. Kerja buat kita atas muka bumi ni semua akan dikira oleh Allah. Dihisap dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita buat. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu takkan dibalas melainkan ikut sepada apa yang kita buat. Apa yang kamu buat, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu a'lam. Kemudian kita bacalah belakang ni atau ditafsirkan bahawa Allah bersumpah dengan menyebutkan nama-nama makhluk angkasa seperti matahari. Yang ini pandangan yang kedua tadilah. Ada yang mengatakan 5 ni bukan malaikat, tapi ada kata matahari, bintang lah, planet lah sebagainya. Itu pandangan yang kedua lah. Yang ada yang tidak kurang masyhurnya. Tapi yang masyhurnya kebanyakan ulama mengatakan itu nama malaikat-malaikat lah. Cukuplah kita faham di sini 5 perkataan ni sampai ayat 5 ni adalah nama malaikat, dan ada pandangan kedua mengatakan nama planet-planet atau bintang-bintang. Itu pun dah cukup dah, tuan-tuan. Allahu a'lam kan. Kemudian disebutkan lagi di sini yauma tarjufur rajifah. Jam tu betul, tuan-tuan? Betul. Oh, kita dah sampai sejam. Saya kan kita berhenti kat sini lah. Lama-lama kan orang makan saya lama dah kena kuyui mata orang ni. Itu bukan faham tu dah ngantuk ni. Cukup dah tu, kita berhenti kat sini dah, tuan-tuan. InsyaAllah cukup dah 5 ayat tu. Kita sambung pada minggu-minggu akan datang, insyaAllah, tuan-tuan. Kita sambung yauma tarjufur rajifah hingga seterusnya. Ingat, tuan-tuan, cukuplah sekadar itu pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya, ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sentiasa meningkat keimanan kita setiap kali selepas kita membaca, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.